Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang bertajuk Cukai Pendapatan Individu di Singapura di bawah subjek GMGF 2023 Dasar dan Analisis Fiskal bagi Grup AA Melaka. Di bawah seliaan pensyarah pada semester ini iaitu Dr. Hassan bin Saleh. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Rohaizat bin Rusli, nombor metrik 282802. Seterusnya, Encik Jaya Rash, anak lelaki Tambang Tu, nombor metrik 282940. Puan Nurliza binti Malik, nombor metrik 282985. Puan Nirmala Devi, anak perempuan Raja Parameswara, 282980. Seterusnya, Puan Non Nadirah binti Naim, nombor metrik 282988 dan Nur Wahidah binti Zabani, nombor metrik 282837. Antara isi kandungan dan topik yang akan kita bincangkan berkenaan dengan tajuk pada kali ini ialah yang pertama sekali pengenalan tentang tajuk. Yang seterusnya adalah kandungan, definisi cukai, tujuan cukai, pengkelasan cukai, kadar cukai dan juga prinsip cukai. Seterusnya adalah kesan cukai, hasil kerajaan, pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan akhir sekali kesimpulan. Pengenalan. Cukai merupakan bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan, perbadanan, syarikat dan barang-barang untuk perbelanjaan negara. Cukai adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada bayaran yang dikenakan oleh pihak berkuasa kepada individu atau entiti untuk membiayai perbelanjaan awam. Cukai boleh dikenakan oleh kerajaan pusat, kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan. Terdapat pelbagai jenis cukai yang dikenakan dalam pelbagai bidang. Berikut adalah contoh-contoh cukai pendapatan yang dikenakan. Yang pertama adalah cukai pendapatan. Cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu atau syarikat. Ia biasanya dikutip oleh kerajaan pusat dan digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam. Cukai jualan dan perkhidmatan atau GST. Cukai jualan dan perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan ke atas jualan barang dan perkhidmatan. Ia boleh dikenakan oleh kerajaan pusat atau kerajaan negeri, bergantung kepada undang-undang negara tersebut. Seterusnya ada cukai harta. Cukai hartanah adalah cukai yang dikenakan ke atas nilai hartanah yang dimiliki oleh individu atau syarikat. Ia biasanya dikutip oleh pihak berkuasa tempatan dan digunakan untuk membiayai perbelanjaan tempatan. Ada juga cukai import. Cukai import adalah cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport ke dalam negara. Ia bertujuan untuk melindungi industri tempatan dan menggalakkan penggunaan produk tempatan. Cukai adalah sumber penting pendapatan negara untuk membiayai perbelanjaan awam seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, pentadbiran dan pelaksanaan cukai boleh berbeza antara negara dan bergantung kepada undang-undang dan peraturan setempat. Cukai merupakan satu instrumen ekonomi yang amat penting bagi sesebuah negara. Cukai ialah tanggungjawab kewangan yang dikenakan oleh kerajaan ke atas orang dan syarikat di Singapura berdasarkan pendapatan atau transaksi mereka. Definisi cukai. Akta Cukai Pendapatan 1940 Singapura menyatakan bahawa cukai dikenakan ke atas pendapatan dan mengawal cara selia pemungutannya. Singapura
merupakan salah satu negara yang mengenakan kadar cukai pendapatan yang terendah di dunia. Individu pemastautin berhak mendapat pelepasan dan potongan peribadi tertentu dan tertakluk kepada kadar cukai bergraduat antara 0% hingga 22%, 24% dari tahun taksiran 2024. Individu bukan pemastautin tidak berhak mendapat sebarang pelepasan dan potongan peribadi dan tertakluk kepada cukai pada kadar rata 22%, 24% dari tahun taksiran 2024. Tujuan cukai terdapat 4 tujuan. Yang pertama, cukai berfungsi sebagai penjana pendapatan negara di mana kerajaan menerima sebahagian besar pendapatan daripada cukai dan wang yang diterima daripada pendapatan cukai digunakan untuk pembayaran pembangunan infrastruktur dan lain-lain perbelanjaan pentadbiran negara. Tujuan kedua, agihan semula. Seseorang individu berpendapatan tinggi membayar cukai yang lebih tinggi daripada individu berpendapatan rendah dan ini membantu mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dan memastikan setiap orang mendapat peluang yang saksama. Tujuan ketiga, kestabilan negara. Cukai turut memainkan peranan kepada kestabilan negara. Hal ini kerana apabila seseorang berbelanja untuk barangan dan perkhidmatan, ini boleh bantu mempertahankan kadar inflasi yang menyumbang untuk kestabilan harga. Tujuan keempat, menstabilkan ekonomi dan membantu pertumbuhan negara. Pendapatan daripada cukai membolehkan kerajaan melabur dalam sektor ekonomi, menawarkan kelebihan penyertaan, menarik pelabur asing dan menggalakkan inovasi keusahawanan pelabur asing. Pengelasan cukai. Pengelasan cukai ini dibahagikan kepada 3 jenis iaitu teknik cukai, asas cukai dan struktur kadar cukai. Teknik cukai ialah diterangkan di Singapura, cukai pendapatan adalah satu bentuk cukai langsung yang dikenakan ke atas individu dan syarikat berdasarkan pendapatan mereka. Yang kedua pula asas cukai. Asas cukai ialah untuk cukai pendapatan peribadi di Singapura adalah pendapatan bercukai individu. Ini termasuk pendapatan dari pelbagai sumber seperti pekerjaan, perniagaan, harta benda, pendapatan sewa dan pelaburan, dividen faedah yang royalti. Yang terakhir, struktur kadar cukai. Struktur kadar cukai bagi individu, kadar cukai pendapatan peribadi di Singapura adalah progresif, bermakna kadar cukai meningkat apabila pendapatan individu meningkat. Untuk kadar cukai, di Singapura, kadar cukai kekal stabil selama bertahun-tahun. Kadar cukai semasa untuk individu berkisar antara 0% hingga 22% bergantung pada tahap pendapatan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noliza Malik, nombor matrik 282985. Saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai prinsip cukai. Terdapat 3 prinsip cukai dalam cukai pendapatan individu iaitu equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran. Prinsip cukai yang pertama adalah equity. Equity terbahagi kepada 2 jenis iaitu melintang dan menegak. Bagi equity menegak, prinsip ini menunjukkan bahawa individu yang mempunyai tahap pendapatan yang sama harus tertakluk pada kadar cukai yang sama, iaitu bermaksud pembayar cukai dengan sumber kewangan yang setanding harus membayar jumlah cukai yang sama. Bagi equity menegak pula, equity menegak merujuk kepada individu yang berpendapatan tinggi harus membayar sebahagian besar pendapatan mereka ke dalam cukai berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Prinsip ini memastikan bahawa beban cukai diagihkan secara adil di seluruh kumpulan pendapatan yang berbeza. Sistem cukai di Singapura mencapai equity menegak
melalui struktur cukai pendapatan progresif. Seterusnya adalah kecekapan ekonomi. Kecekapan ekonomi dalam percukaian adalah dengan meminimumkan penyelewengan dan kesan negatif yang mungkin ada pada cukai ke atas ekonomi. Sistem cukai cekap tidak boleh mengubah tingkah laku individu dan perniagaan dengan ketara atau menghalang pertumbuhan ekonomi. Sistem cukai Singapura bertujuan untuk mencapai kecekapan ekonomi dalam beberapa cara seperti kadar cukai luas dan rendah, cukai berasaskan penggunaan dan insentif cukai. Yang terakhir adalah keberkesanan pentadbiran. Sistem pematuhan yang kukuh merupakan faktor yang penting dalam keberkesanan pentadbiran cukai pendapatan. Semakin tinggi tahap pematuhan oleh pembayar cukai, semakin efektif dan berkesan pentadbiran cukai pendapatan. Pentadbiran cukai pendapatan berkesan memerlukan sistem pematuhan dan pemeriksaan yang cekap. Pemeriksaan secara berkala terhadap pembayar cukai dan penilai risiko dapat membantu mengesan penyelewengan dan memastikan pematuhan undang-undang cukai. Kemunculan sistem cukai menyumbang kepada pertumbuhan negeri moden seiring dengan perindustrian ekonomi dan membiayai infrastruktur awam. The Inland Revenue Authority of Singapore, iaitu IRAS, meneliti dengan teliti strategi perancangan cukai untuk memastikan sah dan tidak melibatkan amalan kesat atau pengelakan cukai. Pematuhan kadar cukai di Singapura membantu untuk membina infrastruktur bertaraf dunia yang meningkatkan kualiti hidup warganya dan menarik perusahaan dari seluruh dunia. Sekian saja pembincangan daripada saya dan saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Cukai pendapatan individu memberi kesan kepada kerajaan, pertumbuhan ekonomi dan juga masyarakat. Dari segi hasil kerajaan mampu beri subsidi dalam bentuk bantuan pendidikan sama ada pada peringkat pendidikan umum atau IPT. Menumpukan kepada anak-anak yang terdiri daripada keluarga yang berpendapatan rendah dan mempunyai masalah keuangan. Dapat ditampung dengan hasil kutipan cukai yang dilaksanakan. Juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Cukai ini bukanlah satu bebanan kepada rakyat, namun dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kepada tahap yang lebih baik. Pelbagai pembangunan negara dapat dilakukan dengan hasil cukai yang diperolehi. Pendapatan negara semakin meningkat khususnya apabila golongan berpendapatan tinggi perlu membayar cukai dengan nilai yang lebih tinggi berbanding golongan yang berpendapatan rendah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membawa kepada pendapatan dari cukai pendapatan individu dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi negara. Pemerintah dapat menginvestasikan dana yang diperolehi dari pajak untuk mengembangkan industri, pembangunan infrastruktur dan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dapat mencipta peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya, masyarakat. Dalam berita harian pada tahun 2022, pernah menyatakan kerajaan juga bercadang meningkatkan cukai pendapatan bagi golongan berpendapatan tinggi, lagi membantu meningkatkan hasil lebih adil. Dalam graf sebelah, menunjukkan bahawa pada tahun 2007 hingga 2023, lebih tinggi pendapatan berbanding pada tahun 2004 hingga 2016. Kesimpulannya, walaupun sistem cukai di Singapura kelihatan baik, namun Menteri Keuangan berkata bahawa negara itu masih perlu berdepan dengan 3 cabaran utama, iaitu ketidaksamarataan, penduduk yang pesat, perubahan iklim, di mana cabaran-cabaran ini yang akan menentukan hala tuju strategi fiskal negara. Beliau juga berkata bahawa cabaran-cabaran itu yang disebut sebagai lingkungan yang saling berkait dan perlu ditangani secara menyeluruh. Baginya, dalam mencapai masyarakat yang lebih adil, mesra alam dan inklusif, Singapura harus menyemak strategi fiskalnya untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.
Sekian daripada kami semua atas pembentangan tadi. Terima kasih.